Pendaratan manusia ke bulan merupakan satu kejayaan manusia sejagat. Akan tetapi kejayaan ini telah dinafikan. Segelintir pihak yang merasakan ia adalah palsu. Sinonim dengan puak konspirasi. Pelbagai tuduhan tidak berasas dilemparkan seolah-olah pendaratan bulan hanya satu helah penguasaan negara Uncle Sam. Akan tetapi, satu persoalan mustahak perlu dijawab. Kenapa tiada lagi pendaratan bulan pada zaman moden kini? Adakah ia benar-benar dipalsukan? Atau terdapat sebab lain yang menghalang program ini dari dijalankan? Kekal hingga akhir video ini untuk mengetahui kenapa program pendaratan bulan Apollo dihentikan serta-merta dan seterusnya, mengesahkan sama ada pendaratan bulan palsu ataupun tidak. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Program Apollo bermula pada tahun 1961 apabila Presiden Amerika ketika itu mengumumkan pembangunan teknologi angkasa berskala besar. Terdapat 17 misi Apollo kesemuanya dan misi ke-11 merupakan misi pertama pendaratan ke bulan pada tahun 1969 dan misi terakhir merupakan Apollo 17 pada tahun 1972. Amerika pada dasarnya telah ketinggalan 4 tahun di belakang Rusia yang telah memulakan kempennya pada tahun 1957. Dan apabila Yuri Gagarin memasuki ruang angkasa pada tahun 1961, Amerika tidak menunggu lama untuk menghantar angkasawannya ke ruang angkasa pada tahun yang sama. Alan Shepard menjadi manusia kedua ke angkasa lepas. Rakyat Amerika pertama ke ruang angkasa dan manusia pertama bersukan di bulan. Ya. Beliau bermain golf di bulan pada misi Apollo ke-14 pada tahun 1971, 2 tahun setelah Neil Armstrong menjejakkan kaki ke bulan. Untuk pengetahuan anda, bukan seorang yang menjejakkan kaki ke bulan, tetapi 12 orang telah pun menjejakkan kaki ke bulan. Untuk memulakan misi ini bukan mudah. Angkasawan Apollo 11 iaitu Neil Armstrong, Buzz Aldrin dan Michael Collins memulakan latihan mereka seawal 5 tahun lagi sebelum misi sebenar pada 1969. 5 lokasi di Amerika Syarikat dikenal pasti bagi mendapatkan gambaran sebenar permukaan bulan. Antaranya medan tasik kawah Cinder di Arizona. Antara Julai dan Oktober 1967, NASA menukar tapak 500 x 500 kaki di Flagstaff, Arizona, menjadikan kawasan tersebut sebagai tapak latihan para angkasawan. Berbekalkan TNT yang banyak dan amonium nitrate, NASA bekerjasama dengan US Geological Survey untuk meletupkan kawah ke kawasan tanah ini yang dipilih disebabkan ciri-ciri lapisan sinder gunung berapinya yang menyerupai permukaan bulan. Pekerja menggunakan imej satelit sebagai panduan mereka untuk mengubah topografi pada skala 1:1. Sepanjang 120 hari berikutnya, 47 kawah dengan diameter berukuran antara 5 kaki dan 43 kaki menyamai saiz Mare Tranquillitatis. Tapak pendaratan bulan yang dirancang untuk Apollo 11 akhirnya dibangunkan dengan jayanya. Semasa latihan lapangan mereka, kru melawat medan kawah buatan manusia ini di dalam modul lunar dan diuji kebolehan mereka untuk menamakan lokasi mereka dengan hanya melihat keluar dari tingkap lunar modul pada topografi di sekeliling mereka dan menunjukkannya dengan tepat pada imej satelit. Untuk pengetahuan anda, Neil Armstrong hampir-hampir menemui ajal sebelum mendarat ke bulan. Pada 6 Mei 1968, Neil Armstrong kemudian ditugaskan sebagai komander sandaran untuk misi Apollo ke-9. Berlepas pada misi pendaratan bulan, simulasi di Lunar Landing Research Vehicle di Pangkalan Tentera Udara Arlington berhampiran pusat kapal angkasa manusia MSC di Houston bagi penerbangan ke-22 ujian kenderaannya. Armstrong telah berada di udara kira-kira 5 minit apabila beliau tiba-tiba hilang kawalan ke atas kenderaan tersebut. Dengan jarak cuma 200 kaki dari tanah, beliau memilih untuk dilenting keluar dari kenderaan tersebut, manakala LLRV terhempas dan terbakar akibat hentaman. Armstrong mendarat dengan selamat ke bumi dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Siasatan nahas menunjukkan bahawa kehilangan tekanan pada helium menyebabkan penyusutan hidrogen peroksida yang digunakan untuk pendorong.
Instrumen kenderaan tidak memberikan amaran mengenai situasi enjin. Jurutera kemudiannya membetulkan masalah tersebut sebelum penerbangan disambung semula. Itu cuma salah satu dari masalah yang dihadapi pasukan Apollo 11. Akan tetapi, ia bukan penyebab utama misi pendaratan bulan dihentikan. Malah bulan bukannya gersang dan tandus seperti yang didakwa. Sampel yang dibawa pulang angkasawan serta kajian lanjut mendapati bulan mempunyai kandungan rare minerals iaitu helium-3 yang bernilai berbilion dolar. Helium-3 merupakan elemen nadir bumi yang sangat jarang ditemui di bumi dan kebanyakannya dihasilkan atau ditemui di China. Negara kuasa besar seperti Amerika, India, Rusia menzahirkan cita-cita menakluk bulan. Bagi mendapatkan sumber tenaga tersebut, permintaan terhadap helium-3 kini semakin meningkat dan berkemungkinan besar bulan akan dijadikan pangkalan perlombongan menjelang akhir dekad ini. Apa sebenarnya yang berlaku sehingga menyebabkan misi ini terpaksa dihentikan menjelang 1972? Adakah disebabkan faktor keuangan? Misi Apollo telah memakan berbilion dolar. Kerajaan Amerika mengeluarkan bajet yang sangat banyak sehinggalah suatu ketika Presiden US ketika itu terpalit dengan skandal Watergate. Satu skandal yang menjahanamkan reputasi Presiden Amerika seterusnya melahirkan ahli konspirasi seawal 1970-an di Amerika Syarikat. Bill Kaysing merupakan bapa kepada segala konspirasi ini. Beliau menerbitkan buku-buku yang menuduh pendaratan ini palsu, walhal tidak mempunyai kelulusan dalam bidang sains dan hanya mempunyai ijazah dalam bidang sastra Inggeris sahaja. Bapa beliau merupakan seorang yang suka mendera, manakala ibu beliau kurang memberi sokongan emosi kepada beliau. Beliau mengalami masalah anxiety disorder seawal 1963, 6 tahun sebelum pendaratan bulan lagi. Amerika mengalami zaman defisit ekonomi yang teruk di bawah pentadbiran Gerald Ford. Sebagai penulis buku, ketika melalui zaman tersebut, beliau menerbitkan buku yang melawan arus perdana ketika itu. Satu taktik untuk mengaut keuntungan dengan cara menipu dan akhirnya menjadi kiblat kepada golongan flat earthers dan ahli konspirasi di seluruh dunia. Astronomers could have easily discerned that the star positions were not those that would have appeared in a photograph taken from the moon. So it's another case where they could not fake it, so they simply ignored it. Golongan yang tidak percaya pendaratan bulan sebenarnya ditipu oleh Bill Kaysing. Dari sudut lain, USSR tidak pernah menuduh misi pendaratan bulan adalah hoax atau palsu kerana saintis angkasa lepas Soviet dan Jerman memerhati penerbangan dengan teliti dan menerima data telemetri dan maklumat lain dari kapal angkasa Apollo. Pada tahun 1971, Neil Armstrong melawat Soviet dan bekerjasama dengan pihak Soviet bagi menjalankan kajian ke atas sampel tanah bulan. Faktor keuangan merupakan salah satu sebab ia dihentikan. Amerika mengalami kemurungan ekonomi dan menganggap bahawa mereka telah pun memenangi perlumbaan angkasa kerana Soviet tidak mampu menghantar manusia ke bulan juga disebabkan faktor kewangan. Presiden yang menyalahguna kedudukan dan pengurusan wang yang teruk menyebabkan defisit wang kerajaan. Namun, itu bukan sebab utama misi Apollo dihentikan. Jika teknologi mampu mendaratkan manusia ke sana, kenapa sekarang tiada siapa yang mendarat di sana? Semuanya berkisar semula 50 tahun yang lalu. Ribut Suria. Pada Ogos 1972, satu siri ribut suria yang kuat termasuk peristiwa zarah suria yang ketara menyebabkan gangguan yang meluas kepada satelit dan sistem komunikasi di bumi. Ribut suria berlaku di antara misi Apollo 16 dan Apollo 17 NASA dengan perbezaan hanya beberapa bulan di kedua-dua belah pihak. Ketika kejadian, tiada manusia berada di luar medan magnet pelindung bumi pada masa itu. Sekiranya mereka terdedah kepada ribut ini, dari dalam modul arahan, dos sinaran yang memancar akan menyebabkan sinaran radiasi akut. Bagi seorang angkasawan di ruang angkasa, ia boleh membawa maut. Peristiwa 1972 akan berlaku lagi dan jika kita tidak berjaga-jaga, angkasawan akan terdedah kepada ribut suria.
Misi Apollo ke-16 pulang ke bumi pada bulan April, manakala Apollo 17 bersiap sedia pada bulan Disember. Untuk pengetahuan anda, satu dos sinaran X-ray adalah sebanyak 0.01 rem, manakala untuk CT scan adalah sebanyak 1 rem. Di bulan, seorang angkasawan yang memakai sut tanpa perlindungan khas akan menyerap kira-kira 50 rem sinaran yang mengayon. Itu sudah cukup untuk menyebabkan masalah kesihatan disebabkan radiasi, tetapi ia tidak akan membawa maut. Untuk mati, seseorang perlu menyerap 300 rem atau lebih secara tiba-tiba. Kata kuncinya, tiba-tiba. Anda boleh mendapatkan 300 rem tersebar selama beberapa hari atau minggu dengan sedikit kesan. Penyebaran dos memberi masa badan untuk membaiki dan menggantikan sel sendiri yang rosak. Tetapi jika 300 rem itu datang serentak dan anda tidak mendapat rawatan awal, maka peluang untuk mati sangatlah tinggi. Ribut suria pada 1972 dinilai pada skala 400 rem. Ini bermakna seorang angkasawan mempunyai potensi untuk maut jika rawatan mereka lewat tiba di bumi. Sut angkasa lepas memberi perlindungan sangat sedikit dan oleh itu, angkasawan perlu mencari perlindungan segera jika proton matahari secara tiba-tiba muncul tanpa sebarang amaran. Misi ke bulan sebelum ini dibuktikan benar dengan pengesahan laser dari stesen pencerapan di bumi ke arah retroreflektor ke atas bulan. Peranti optik ini diletakkan angkasawan Apollo sepanjang misi ke-11 hinggalah misi ke-15. Rusia juga meletakkan 2 peranti prismanya di sana. Anda hanya perlu memancarkan laser bertenaga tinggi dan akan menerima pantulan foton dari bulan. LRO juga telah mengambil imej bendera dan peraya Apollo pada tahun 2012. Bukti pendaratan adalah jelas dan ia satu fakta, sama ada anda suka ataupun tidak. Jadi, adakah NASA akan menghantar lagi misi ke sana? Ya, program Artemis telah pun bermula dan pada tahun ini, misi ini akan bermula dengan rasminya. Dan menjelang 2024, manusia akan mendarat semula di bulan pada kawasan yang selamat dan perlindungan yang lebih baik dari sebelum ini. Saintis kini hadir dengan ilmu, teknologi dan pengalaman yang berharga. 400,000 orang bekerja untuk melancarkan pendaratan bulan Apollo 11. Mereka kebanyakannya adalah orang awam. Anda fikir mereka ada masa untuk simpan rahsia konspirasi? Pendaratan bulan adalah fakta. Dan risiko menghantar angkasawan pada zaman tersebut juga adalah satu fakta. Setelah peristiwa ini, NASA mula bersikap berhati-hati dan melancarkan satelit stereo bagi mengkaji mengenai zarah angin suria. Dapatkan fakta yang betul dari sumber yang sahih. Jadilah manusia yang berilmu, bukannya dangkal. Nyatakan komen anda, jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.